Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara? Duduk dalam, saya ingat sikit kenapa duduk. Okey, nampak okey. Okey tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastahdinu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi Kitabil Aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, yang mana maksudnya, dan sesungguhnya kami akan berikan cubaan juga ujian kepadamu dengan sedikit rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan, mengatur rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan taufik juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga saat ini. Yang keduanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini saya bersama tim penggerak Seriti Tok Bacok, kita bersiaran langsung ataupun live ini di Seriti Tok Bacok. InsyaAllah sama-sama kita mengisi kekosongan sementara menunggu waktu isyak. Sahabat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau ada suara yang tidak jelas, mohon bagi komen, ya, insya-Allah. Suara ke ataupun video yang tidak jelas, boleh pakak-pakak bagi tahu, insya-Allah. Dalam suratul Baqarah sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita berkenaan dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan ataupun berikan kepada kita sepanjang kita berada di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tidak akan dapat lari daripada ujian juga cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala dari sehari ke sehari, sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti, insya-Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara yang disebutkan dengan ujian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian dengan sedikit rasa ketakutan. Dengan ketakutan tadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan ujian Allah Subhanahu wa taala ini lebih mendekatkan, merapatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
InsyaAllah malam ini beberapa perkongsian sikit sebanyak kita akan berkongsi berkenaan dengan halawatul iman. Apakah yang disebutkan dengan halawatul iman? Bunyi-bunyi Arab begitu kan. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, halawatul iman sebagaimana kita sedia maklum adalah kemanisan iman. Kemanisan iman ini disebutkan kepada kita berkenaan dengan apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rasa gembira, kita rasa suka terhadap ibadah kita, terhadap pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut kepada kita juga dikala kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di selain daripada kita rasa suka, maka kita sanggup menahan ataupun menanggung ujian daripada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh hari ini mudah, walaupun kita tidak dapat menghadiri ataupun berjemaah di masjid setengah-setengah orang itu, maka kita tetap lagi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjemaah, kita solat dan sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayat daripada Sayyidina Anas. Kita baca hadis sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Anasin Ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ada 3 perkara yang mana sesiapa sahaja yang ada terdapat 3 perkara itu padanya, nescaya dia memperolehi kemanisan iman. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendak mendapatkan kemanisan iman ini disebut yang pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menjadikan Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih dia cintai. Maksudnya kita melebihi daripada yang lainnya. Maksudnya kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Itu yang pertama. Yang keduanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah illa lillahi. Yang kedua ini disebutkan kepada kita, dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa fin nari. Yang ketiganya, sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, ataupun benci kepada untuk mengembalikan diri dia kepada kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah, yang pertamanya disebutkan kepada kita melebihi meletakkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dari segala-galanya, termasuk diri kita. Maksudnya buktikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, buktikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melebihi apa yang ada pada kita, termasuk hak kita sendiri. Kadang-kadang hak Allah Subhanahu wa taala tadi kita ketepikan berbanding hak kita sendiri. Contoh itu kita boleh pakak-pakak fikir sendiri. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, melaksanakan perintah juga tuntutan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala tadi adalah membuktikan
kita melebihkan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding yang lainnya. Itu yang pertama. Antara pengajaran yang kedua ini, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mencintai seseorang hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan kasih kita kepada orang lain sama. Ada ahli keluarga, pasangan, sahabat, rakan sekerja, jiran tetangga semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kepada ini, kita mencintai ataupun sayang kita kepada seseorang, kepada individu baik, kepada keluarga kita baik, disebutkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Andai kata perkara itu menyanggahi ataupun individu itu lari daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lagi menyukainya, maka kita membencinya kerana dia membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kepada kita, sahabat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bukanlah kita bersama sahabat kita, bersama pasangan kita, bersama saing sahabat kita ini kerana pangkat dia, kerana kedudukan dia, kerana pelbagai benda lagi. Nak sebutnya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan pengajaran yang kedua daripada hadis sebentar tadi. Sahabat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang ketiganya, benci kembali kepada kekufuran. Seperti dia benci apabila dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berartinya kita berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang boleh membawa diri kita tadi kepada kekufuran ataupun melanggar arahan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita telah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala ataupun kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, nak melakukan kemaksiatan, nak melakukan dosa tadi, kita fikir ataupun kita benci, benda ini kalaulah aku buat lagi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan benci kepada aku. Dengan arti kata lain, kita tidak melakukan perkara-perkara itu sehingga menimbulkan rasa benci terhadap kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Benda-benda yang membawa kepada kekufuran tadi banyak perkara. Maka disebutkan kepada kita, sama ada perbuatan tadi ataupun di sudut perkataan perkataan kita, juga di sudut etika kita. Itu. Maka disebutkan kepada kita, sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kehidupan kita ini, mengapa pentingnya halawatul iman buat kita? Adakah perkara ini sangat penting kepada kita sehingga kita nak cari halawatul iman ataupun kemanisan iman dalam diri kita? Penting sangat ke dia? Nescaya ia sangat penting kepada kita. Maka sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jika kemanisan dan kelazatan iman telah bertapak di jiwa kita, ada dalam diri kita, ni di antara yang kita nak bincang ataupun nak sebut malam ini. Kalaulah kemanisan iman itu bertapak dalam diri kita, dalam jiwa kita ini, kita tidak akan ada lagi rasa penat, kita tidak akan lagi rasa sukar, kita tidak akan lagi rasa payah ataupun malas, ataupun kita rasa rugi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita nak beribadah dengan susah payahnya. Andai katalah kita ni kekurangan air sebagai contoh, tak ada air, maka dikala kita ni walaupun tidak ada air, kita berusaha mencari air untuk apa? Untuk memastikan kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita tadi bukan setakat kita mencari air saja, bahkan kita menggali perigi sebagai contoh. Menggali perigi kerana apa? Hendak mencari air sebagai contoh. Maka sahabat sekalian, dikala itu juga kita berusaha walaupun penat menggali perigi itu. Kalau lah ni dia ada, kita boleh boring walaupun jumlah yang agak besar dengan mengeluarkan harta benda kita, maka kita tidak kira. Kerana apa? Kerana kita nak mencari air untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan air tadi kita boleh mandi, dengan air tadi kita boleh ambil air wuduk, air sembahyang dan sebagainya. Dengan erti kata lain juga memudahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang terhalang ataupun kesusahan tadi, apabila kemanisan iman rapat dalam hati kita, masuk dalam hati kita, kita tidak fikir lagi susah ke, payah ke,
kita buat juga. Tu di antara ataupun benda-benda apabila kemanisan iman telah ada dalam diri kita. Perkara ujian tadi tidaklah menjadi perkara yang besar untuk diri kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi tanpa soal. Kenapakah, sebagai contoh kita, kenapakah sembahyang ni kena sembahyang maghrib kena 3 rakaat? Kita tak soal lah. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah begitu? Kenapakah begini dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Maka kita laksanakan. Sebab apa? Sebab adanya halawatul iman dalam diri kita. Nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kelazatan iman ini apabila bertapak dalam hati kita, ia mengatasi segala sesuatu di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Duduk je di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala tadi, dikala kita ada halawatul iman, maka kita tidak akan kembali kepada yang lain mengatasi halawatul iman, sesuatu benda yang hebat di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kemanisan iman ini, kalaulah kita nak sebut satu persatu macam manakah kita nak rasa benda ini, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kadang-kadang orang tanya, kalaulah kemanisan iman ini dirasai, kita tidak dapat gambarkan ataupun tidak dapat huraikan dengan kata-kata. Kita tidak dapat huraikan dengan kata-kata, melainkan kita ini kita dapat rasainya. Kalau ada kita rasa kemanisan iman itu dalam diri kita, kita rasa. Maka kalau orang tanya macam mana ni, susahlah nak jawab benda tu kan. Kita buat contoh mudah. Sebab sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah ini, dikala Rasulullah arahkan ataupun kerahkan untuk ke medan jihad. Medan jihad ini berhadapan dengan hidup mati. Kalau tidak hidup mati, kalau tidak mati hidup, maka sahabat ini dia tidak fikir berkenaan dengan hidup dia, berkenaan dengan mati dia. Maka nak sebutnya halawatul iman menyeluruh dalam hidup dia, kemanisan iman tadi, tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku kepada diri dia. Cedera ke dia, dia tidak fikir. Sakit ke dia tidak fikir. Sebab apa? Kemanisan iman tadi telah meresap dalam jiwa dia. Itu disebutkan kepada kita, tak boleh digambarkan kecuali kita rasakan. Kalau hari ini ada, kita boleh buat contohlah sedikit sebanyak berkenaan dengan kemanisan halawah. Kemanisan kadang-kadang ada setengah orang tu dia tidak merasakan. Kita ada makcik kan, pakcik ke duduk sebelah kita, kita ni tengok telefon kita, dia kata budak ni duk buat apa ni. Kita ni ada setengah tu dia rasa manis, dia rasa sedap, dia rasa selesa, dia rasa indahnya jika dia boleh update status. Update status kan, update status ni kadang-kadang orang rasa kemanisan halawah. Halawah tu update status, dia update status. Orang tengok dia, kenapa ni dia suka sangat ni, kalau tak boleh update status rasa tak selesa dia. Itu disebut ada pada jiwa. Tidak sama. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini boleh di kala musim PKP ini, sahabat sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sahabat kita ataupun kawan-kawan kita yang lain di luar sana suka bersukan melalui sukan berbasikal. Ada di kalangan mereka ini, bukanlah dia ini tidak ada kenderaan yang lain, melainkan ada basikal satu saja, tapi bahkan dia menjadi ataupun dia merasakan kelazatan apabila menaiki basikal. Boleh naik basikal tu merasakan benda-benda yang orang lain tidak boleh rasai. Sahabat sidang pendengar ini rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, kadang-kadang apabila kita duduk naik basikal, kita rasa letih. Letih kita, penat kita, kena simpan tenaga lagi ataupun kena beli air lagi, buat bekalan sepanjang perjalanan kita kayuh tadi, ada 60 km, ada 50 km, ada 5 km dan sebagainya. Maksudnya di kalangan mereka tadi, dia merasa satu kenikmatan ataupun rasa kemanisan jika boleh berbasikal walaupun jauh, walaupun merasa kepenatan. Dia sebut dia hanya merasa, dia orang yang merasai sahaja yang boleh menceritakan kesan dia kepada orang lain. Kadang-kadang boleh royak begitu ya, kan.
Campurlah sikit bahasa ibunda dengan bahasa ayahanda. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara kemanisan yang lain juga kita tengok sahabat kita, kita buat bagi contohlah kan. Sahabat kita yang suka memancing ataupun mengai kita panggil kan. Yang memancing tadi kita tengok orang yang tidak suka memancing ataupun tidak ada hobi dia tidak memancing, hobi dia benda lain. Maka dia tengok orang yang memancing tadi, dia rasa buat apa berpanah-panah di tepi sungai sebagai contoh, ataupun di atas jambatan sebagai contoh. Memancing dia, pergi ke laut lagi. Sedangkan kalaulah dia pergi ke pasar sebagai contoh kan, dia boleh beli. Tapi dengan erti kata lain, dia merasakan kenikmatan ataupun duduk memancing tadi, dia rasa kemanisan, dia rasa selesa, dia rasa tenang tengok ombak, dia rasa tenang tengok air. Maka sahabat sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini nak sebutnya kepada kita kemanisan-kemanisan yang dirasai oleh sahabat-sahabat kita. Maka dalam kehidupan kita juga, apabila kita apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu ketika kita akan merasai kemanisan dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu ketika itu kita tidak ada lagi rasa penat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tubuh kita sudah kepenatan. Walhal kalau nak kira kita perlukan kepada kerehatan, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana hadirnya halawatul iman, kerana hadirnya rasa kemanisan iman dalam diri kita, maka kita letakkan di tepi rasa penat tadi, rasa letih tadi, maka kita usahakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu di sudut orang-orang yang minat tadi terhadap hobi-hobi dia, masuk ke kemanisan dalam melaksanakan apa yang diminatinya. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga kita lihat dalam kita berjemaah. Ada orang yang berjemaah. Orang berjemaah tadi bukan berjemaah dalam solat, ni jemaah, jemaah Islam. Orang melaksanakan ataupun orang duduk dalam jemaah tadi, dia suka tolong jemaah. Tolong sikit-sikit tolong jemaah. Walaupun dia kehabisan tenaga, paginya pergi kerja, balik ada kerja jemaah, buat kerja jemaah. Paginya ada kerja jemaah, buat kerja jemaah, sebagai contoh. Maka senantiasa menolong jemaah. Wang kehabisan, ada habis, duit habis, harta habis, tenaga habis, tapi dia rasa duduk dalam jemaah ini satu kemanisan yang mana orang lain tidak merasainya. Orang kalau kita tengok dia, letih kita tolong merasa letih kepada dia, tapi dia tidak rasa letih. Kerana apa? Sudah ada kemanisan dia berada dalam jemaah, sehingga letih, susah, payah tadi dia letakkan di tepi, hanya kerana manisnya rasa berjemaah dalam Jumaat ini dan diri dia. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita ke arah itulah dalam memastikan kemanisan iman dalam diri kita. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hati kita ini akan rasa bahagia, akan rasa selesa, akan rasa gembira bila melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hati kita ini akan rasa gembira jika kita meninggalkan kemungkaran ataupun apa yang disebutkan dengan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hati kita rasa gembira meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sangat rasa gembira, kita rasa tenang, kita rasa lapang diri kita. Tapi kalau melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, kita rasa sempit jiwa kita, rasa tidak selesa. Seperti mana kita melakukan kesalahan di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Kita ni di medan pekerjaan sebagai contoh, kita melakukan kesalahan jikalau kita bekerja, maka kita rasa takut. Kita rasa sempit hidup kita. Begitu dalam keluarga kita melakukan kesalahan dalam keluarga kita, maka kita rasa takut. Kerana apa? Mungkin mak ayah kita marah, mungkin keluarga kita marah. Tapi kalau kita melakukan benda yang betul, ketaatan yang tepat, maka di sana kita akan rasa hidup kita tadi lapang. Kita akan rasa gembira, kita akan rasa selesa dengan dalam keadaan dia. Begitulah melaksanakan ketaatan tadi, sehingga kita meninggalkan ataupun lupa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya rasa kemanisan iman dalam diri kita. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka
di kala itu juga, kalaulah kemanisan dan kelazatan iman tadi bertapak dalam diri kita, jiwa kita ini akan redha, jiwa kita juga akan pasrah di atas segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada berupa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun datang daripada musibah yang melanda. Benda semua perkara daripada Allah Subhanahu wa taala tadi, jiwa kita akan redha, jiwa kita akan pasrah. Kita terima saja. Marilah apa sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah, kita redha. Sebagai contoh, sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pandemik COVID-19 yang melanda dunia kita hari ini, maka kalaulah kita melihat di sudut positifnya, ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmah yang sangat besar yang belum kita jumpai, yang belum kita ketahui daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ni kita lihat, memandang daripada sudut positifnya. Sebab jiwa kita ini kalau mendapat halawatul iman daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan rasa redha, pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sudut kita ini mungkin begitulah keadaannya. Adanya pandemik COVID-19 ini ada di kalangan kita ini masih lagi berlega-lega. Seperti mana yang kita sedia maklum, medan sosial hari ini kita boleh lihatlah, ada lagi di kalangan kita yang masih tidak sedar ataupun yang masih lagi sedang membuat kebimbangan terhadap orang lain juga, menimbulkan perspeksi yang tidak betul ataupun tidak tepat. Ada sebabnya pandemik ini berlaku hanya di Malaysia. Bukan, dia berlaku di seluruh dunia. Kenapakah? Ini yang disebut oleh netizen, bukan saya sebut. Pandemik ini disebut kepada kita berlaku di Malaysia. Ulama Malaysia ini senyap membisu, tidak mengeluarkan fatwa melarang orang daripada pergi ke masjid. Ni apa ini? Ini disebut ni. Marah pula kepada mufti-mufti ataupun ulama-ulama kita di Malaysia. Tak kena. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka disebutkan kepada kita benda ini juga, pandemik ini yang tidak dibenarkan hadir ke masjid ini bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Kita lihat di Masjidil Haram sebagai contoh, tumpuan umat Islam seluruh dunia bahkan tidak dibenarkan untuk kita melaksanakan ibadah di sana. Kita lah tidak benar. Maksudnya tidaklah di masjid kita sahaja dihalang, bahkan masjid di seluruh dunia juga dihalang. Maka disebut pada kita, jiwa kita kena redha, juga kena pasrah di atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara lain juga kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung harap hanya senyum kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah keajaiban seorang mukmin dalam menempuh hidup di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Bila ia mendapat nikmat, bila kita mendapat nikmat di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini, di atas musibah dia bersabar. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur ini tidaklah disebutkan kepada kita hanya sekadar mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Ada hari ini kita silap memahami, mentafsir dan bersyukur terhadap apa yang disebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kadang-kadang paginya bersyukur Alhamdulillah. Adakah cukup kita untuk mengucapkan kalimah Alhamdulillah menandakan kita bersyukur? Belum cukup. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka bersyukur ini perlu diadaptasikan dalam diri kita, membuktikan kita bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Macam mana kaedahnya? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat penglihatan. Maka macam mana tanda orang bersyukur tadi? Cukup dengan kalimah Alhamdulillah tidak cukup, bahkan dia kena gunakan mata tadi, kena gunakan nikmat tadi pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata lain,
melihat perkara-perkara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, melihatnya tafsir, melihatnya Al-Quran. Dengan erti kata lain, benda tadi menatijahkan perkara yang baik terhadap diri dia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kaki kepada kita. Alhamdulillah, sihat, boleh berjalan ke sana ke sini, boleh bekerja, boleh berlari kita. Maka disebutkan kepada kita tanda untuk kita bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, memastikan kaki kita tadi memastikan dia bergerak dan menambahkan bekal pahala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut kepada kita, baru membuktikan kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap main bergaya lagi dalam kira. Komen ni macam-macam lah netizen dah. Sahabat sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan kepada kita, maka kita lakukan, kita menatijahkan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi pada jalan yang sebenar-benarnya. Ada di kalangan kita tadi diberikan kehebatan berfikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berfikir di luar kotak sama, kadang-kadang keluar daripada otak. Sahabat sidang pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, kan ilmu yang diberikan, pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita membuat kebimbangan kepada orang lain. Tidak membantu orang lain dalam memahami apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Di kata lain, jangan mengelirukan orang lain terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana lagi kaedah kita bersyukur di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita ada teknologi. Salah satunya live inilah. Ni kuliah maghrib live di Sri Tito Baca. Ini kita menggunakan teknologi, moga-moga teknologi ini kita gunakan tanda kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sedang pendengar yang hormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak benda yang kita nak ceritakan, cuma saya ringkaskan di sini berkenaan dengan kalimah syukur tadi perlulah diterjemahkan melalui tindak tanduk kita, perbuatan kita, amal tindakan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, barulah menatijahkan apa yang disebutkan melakukan arahan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jika kemanisan dan kelazatan iman telah bertapak dalam jiwa kita, dia dapat menukarkan segala sesuatu yang susah, dan sukar itu menjadi kebaikan pada dirinya. Kadang-kadang kita rasa sukar, kita rasa susah melakukan benda-benda yang hendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala rasa susah, rasa sukar, maka dia tukar perkara yang susah tadi, dia tukar untuk kebaikan dan kemolekan kepada diri dia. Sebagai contohlah, dia semua perkara dia dapat menerima segala cabaran dengan jiwa yang tenang dan hati yang penuh rasa kemanisan iman, bersabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang datang kepada dia susah, maka dia fikir benda yang sukar, benda yang susah ini, jika dia bersabar, jika dia bersabar, ok semata, orang panggil ok senapah, bahasa orang kampung kita. Dia ok senapah, berhenti semata, sabar di atas ujian ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi. Dia fikir, jika aku bersabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala ini, nescaya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala juga akan bertambah, dan bertambahnya pahala Allah Subhanahu wa taala tadi akan pergi kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat merasai juga hasil daripada dia tadi, kesukaran, kesusahan yang diberikan hadir daripada Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kepada semua ni, maka kita dapat merasai kesusahan yang dialami oleh orang lain. Sebelum ni kita tidak rasa susah nak beli ikan, kita tak rasa susah nak tubik jalan-jalan, tak rasa susah sebelum ini, sebab tidak dilanda COVID-19. Bukan nak minta doa ini supaya COVID-19 ni berpanjangan, bukan. Nak sebutnya sebelum ini kita tak rasa susah. Kerana apa? Kita boleh bekerja.
Orang yang susah tidak bekerja, tidak ada harta dan sebagainya, susah nak beli lauk dan sebagainya, maka hari ini semua orang dapat merasai kesusahan itu secara bersama. Maka apa yang diberikan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita ini, moga-moga kita ambil iktibar. Lepas mana kita ini rasa selesa, duduk dalam keadaan stabil semula, insya-Allah tidak lama lagi akan stabil semula. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keselamatan kita pandemik ini, maka kena kembali kepada apa yang telah kita rasai sekarang. Kalaulah sekarang kita rasa susah, nescaya apabila kita stabil, kita bantulah mereka-mereka yang rasa susah untuk meneruskan kehidupan di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka hati orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mencintainya. Sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, halawatul iman ini sebagaimana begitulah, sikit sebanyak boleh berkongsi pada malam ini. Moga-moga kita bersama-samalah mencari ataupun berusaha dalam kehidupan kita tadi mengejar halawatul iman ataupun kemanisan iman. Moga-moga dengan kemanisan iman tadi bertambah lagi ketaatan kita, ibadah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Bukan sahaja di sudut ibadah kita sembahyang puasa, bukan di sudut itu saja, bahkan di sudut muamalah kita, di sudut gerak kerja kita. Maka halawatul iman tadi mesti digembeling, digerakkan secara bersama. Moga-moga sahabat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ada kebaikan secara bersama, insya-Allah perkongsian malam ini. Moga-moga yang baik tadi kita ambillah menjadi pedoman pengajaran kepada kita bersama. Yang tidak baik, yang kekurangan tadi, buanglah jauh-jauh, letak di tepi, jangan ambil. InsyaAllah ada ruang masa kita bersua lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.